Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih masih setia bersama di dalam channel ini. Oke baik, tuan-tuan dan bapak semua. Hari ini, satu isu hangat, satu perkara yang saya nak kongsi dengan kamu. Ini benar-benar paling hangat di Malaysia pada hari ini. Adakah benar 4 kerusi parlimen dikosongkan? Dan di manakah senarai kerusi parlimen yang ini yang dikabarkan bakal dikosongkan? Jadi tuan-tuan dan bapak semua, sekiranya benar 4 kerusi parlimen ini dikosongkan, bagaimana dengan status Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sebagai pemimpin pada hari ini, dan bagaimana dengan status Kerajaan Perpaduan dan Kabinet Kerajaan Perpaduan? Adakah boleh tergugat atau bagaimana? Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, berita hari ini, 4 kerusi parlimen Sabah dikatakan didakwa kosong. Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul mengesahkan menerima notis pemakluman daripada Bersatu mengenai status 4 ahli parlimennya di Sabah yang keluar parti. Keempat-empat ahli parlimen berkenaan adalah Datuk Armizan Muhammad Ali dari Papar, Khairul Firdaus Akbar Han dari Batu Sapi, Datuk Jonathan Yasin dari Ranau, dan Mat Bali Musa dari Sipitang. Ahli parlimen terbabit sebelum ini mengumumkan telah keluar bersatu, tetapi kekal bersama Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS dan menyokong Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini. Johari berkata, sehingga ini status parlimen terbabit masih kekal dan belum ada kekosongan di kerusi berkenaan. Beliau juga tidak memaklumkan bila keputusan mengenai isu itu akan dibuat. Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, parti sudah menghantar notis kepada Johari untuk memastikan berlaku kekosongan luar jangka membabitkan 4 kerusi parlimen berkenaan. Ronald yang juga Ketua Bersatu Sabah berkata, permohonan sudah dibuat kepada Speaker supaya kekosongan itu dimaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR dalam tempo 21 hari. Katanya, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan bahawa keempat-empat ahli parlimen itu adalah calon bertanding sebagai ahli bersatu pada PRU 15, merujuk kepada surat yang bertarik 3 November daripada Setiausaha Bersatu Sabah. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, menurut Muhyiddin Yassin bahwa keempat-empat ahli ini bertanding pada PRU 15 di bawah tiket Bersatu. Tetapi mereka telah membuat dakwaan, keempat-empat mereka dikabarkan telah membuat dakwaan bahwa mereka bertanding di atas tiket GRS. Kata Presiden Bersatu mengesahkan bahwa keempat-empat ahli parlimen itu adalah calon bertanding sebagai ahli bersatu. Jadi mana satu yang benar? Telah berlakunya kekosongan luar jangka dalam kalangan ahli Dewan Rakyat menurut perkara 49E dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan 4 daripada ahlinya yang telah bertanding dalam PRU 15 sebagai ahli bersatu dengan menggunakan logo parti GRS ataupun Gabungan Rakyat Sabah. Keahlian mereka dalam GRS adalah sebagai anggota Parti Bersatu, katanya dalam satu kenyataan. Ronald Kiandi juga berkata, tindakan 4 ahli parlimen terbabit duduk di blok kerajaan pada sidang parlimen 19 Disember dan tidak menyokong Bersatu adalah tindakan crossing the floor dan ia melanggar janji pilihan raya kepada pengundi. Akibat daripada itu, keahlian mereka sebagai anggota Parti Bersatu telah digugurkan mengikut perlembagaan parti dan perkara ini telah dimaklumkan. Justru menurut perkara 49E dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan,
ahli-ahli Dewan Rakyat itu hendaklah terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat dan kursi mereka hendaklah dikosongkan. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda berita hari ini? Adakah 4 kursi parlemen di Sabah ini kosong, ataupun keempat-empat mereka yang sudah menang semasa PR15 di atas tiket Jares ini menang di atas tiket Jares, bukan sebagai ahli bersatu. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Terima kasih semua. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan bapak semua. Terima kasih sudah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe video ini supaya lebih ramai rakyat Malaysia tahu tentang channel ini. Oke baik tuan-tuan dan bapak semua. Setelah lama tidak mendengar kabar daripada seorang ahli politik ini, yang salah satu pemimpin politik, ahli politik yang memang lantang bercakap. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, Bung Mokhtar, apa status Bung Mokhtar hari ini berkenaan dengan kes mahkamah yang dihadapi beliau? Hari ini satu tajuk berita, status terkini, kes rasuah RM 2.8 juta. Selasa depan tentukan tarik bela diri Bung Mokhtar dan Zizi IZ. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda setakat ini dengan tajuk berita hari ini? Ada yang kata Bung Mokhtar seorang pemimpin yang baik, tetapi kenapa beliau mempunyai case ini? Ada yang kata patutnya Bung Mokhtar masuk penjara. Jadi saya tidak menyokong, tapi saya juga tidak menyokong. Saya tidak menyokong, tapi saya juga tidak benci dengan Bung Mokhtar. Jadi hari ini berita bertajuk kes rasuah RM 2.8 juta. Selasa depan tentukan tarik bela diri Bung Mokhtar dan Zizi. Mahkamah Session akan menetapkan pada Selasa depan tarik perbicaraan bela diri Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan istrinya Datin Seri Zizi IZ Abdul Samad atas tuduhan rasuah berjumlah RM 2.8 juta. Peguam yang mewakili Zizi IZ, Datuk K. Kumarendran, berkata tarik itu akan diputuskan Hakim Rozina Ayub yang memerintahkan pasangan terbabit membela diri selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap mereka. Saya tidak tahu lagi bila prosiding bela diri itu. Saya akan hadir mahkamah pada 3 Januari depan dan di sana akan diputuskan tarik tersebut. Saya juga ingin maklumkan pihak pembelaan tidak membuat sebarang permohonan baru menjelang pendengaran minggu depan, katanya pada BH hari ini. Pada 9 Desember yang lalu, Bung Mokhtar yang juga ahli parlimen Kinabatangan dan Zizi IZ gagal menyemak keputusan Mahkamah Session yang memerintahkan mereka membela diri terhadap 3 tuduhan rasuah. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid dilaporkan membenarkan bantahan awal Timbalan Pendakwa Raya Low Chin Ho terhadap permohonan semakan yang difailkan pasangan itu. Dan pada 17 Oktober yang lalu, Chin Ho mengemukakan bantahan terhadap permohonan itu dengan alasan semakan berkenaan tidak sepatutnya difailkan melalui notis usul. Kaedah pemfailan notis usul itu didakwa salah laku, salah dan bertentangan Seksyen 35 serta 36 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dibaca bersama Seksyen 325 dan 326 Kanun Acara Jenayah. Pada 22 September lalu, Bung Mokhtar, 64 tahun, diperintah membela diri atas tuduhan menerima rasuah RM 2.2 juta dan RM 262.500 ringgit sebagai dorongan mendapatkan kelulusan Velcra untuk membuat pelaburan RM 150 juta dalam unit amanah Public Mutual. Bekas pengurusi bukan eksekutif Velcra itu didakwa menerima rasuah daripada perunding unit amanah Public Mutual Berhad Mahdi Abdul Hamid melalui Zizi IZ di Public Bank Cawangan Taman Melawati antara jam 12.30 tengah hari hingga 5 petang pada 12 Jun 2015. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, kes rasuah RM 2.8 juta yang dikabarkan Selasa hadapan menentukan tarik bela diri Bung Mokhtar dan juga istrinya.
Bung Mokhtar juga perlu membela diri atas tuduhan menerima suapan uang tunai Rm 335.000 daripada seorang lagi perunding unit amanah Public Mutual Berhad, Nur Haili Ahmad Mokhtar, di bawah nama Zizi IZ atas sebab dan tempat sama pada 19 Jun. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda berita hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik dan perkembangan episode seterusnya untuk isu hangat politik di Malaysia hari ini.